Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna al-kitab, Allahumma 'allimna al-hikmah, Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin 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 ya rabbal alamin. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada majlis ini kita teruskan lagi bacaan ataupun tazkirah Jumaat kita, iaitu berkenaan kitab Nihayatul Alam. Diterjemahkan di sini dengan berakhirnya dunia ini, iaitu sebuah kitab yang menghimpunkan tanda-tanda kiamat, sama ada tanda-tanda kecil kiamat dan juga tanda-tanda besar kiamat. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada majlis ini kita sambung dengan tanda kiamat yang ke-58, tanda kiamat yang ke-58. Baik, kata pengarang, zamanun yakthuru fihi al-qurra wa yaqillu al-fuqaha'u wal ulama. Antara tanda kiamat adalah banyaknya al-qurra, banyaknya al-qurra. Al-qurra ni kata jamak, kata plural bagi qari. Qari, baik, yang qari ini boleh kita terjemahkan sebagai membaca, pembaca. Ramainya orang yang boleh membaca, orang yang boleh membaca. Ataupun sebahagian ulama mereka kata al-qurra di sini adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran, yang membaca Al-Quran dengan baik. Ramainya orang yang boleh membaca, ataupun ramainya orang yang boleh membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik. Wa yaqillul fuqaha wal ulama. Akan tetapi sedikit sekali orang alimnya, orang yang faham tentang agama. Banyak orang baca tapi tak ramai orang yang faham. Tak ramai orang yang faham. Jadi ramai pembaca tetapi tidak ramai orang alim. Ini tanda hari kiamat. Pada masa dulu, kalau orang tu pandai baca Al-Quran, maka mereka tu jadi orang alim, orang yang dijadikan sebagai ikutan dalam agama. Tetapi pada masa kita, mungkin orang tu bacaannya bagus, tetapi dia tak faham pun apa yang dibaca. Ini yang realiti yang terjadi pada masa kita sekarang. Kita lihat ramai orang yang boleh baca Al-Quran dengan baik tetapi tidak boleh memahami Al-Quran. Kadang-kadang satu perkataan dalam Al-Quran pun dia tidak faham. Lebih-lebih lagi dengan sistem hafalan pada masa kita ni, hafal saja tetapi tidak ada usaha untuk memahami tafsir kepada ayat-ayat tersebut. Ini kalau kita terjemahkan qari, qurra itu dengan Al-Quran. Adapun kalau kita terjemahkan perkataan qurra itu dengan lebih luas, kita boleh yang bermaksud pembaca, maknanya ramai orang boleh membaca tetapi sedikit ulama, sedikit orang yang faham tentang agama ni. Ramai orang boleh baca agama, kita boleh baca dalam buku, dalam internet, dalam macam-macam sumber ilmu, tapi sedikit orang yang faham agama ni. Itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, hadisnya disahihkan oleh Al-Hakim dan dipersetujui oleh Al-Zahabi, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati zamanun takthuru fihi al-qurra wa yaqillu al-fuqaha wa yaqbidu al-ilm wa yuqbadu al-ilm wa yakthuru al-harju. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang satu zaman, satu masa, satu tempoh, ramai orang yang boleh membaca, ramai orang boleh membaca. Itu satu tafsiran. Ataupun ramai orang yang boleh membaca Al-Quran dengan baik. Wa yaqillul fuqaha, dan sedikitnya orang-orang yang faqih. Faqih ni orang yang faham agama, orang yang faham agama. Wa yuqbadul ilm, dan dihilangkan ilmu, ditarik ilmu ni. Wa yakthurul harju, dan banyak harju.
qalu wa mal harju ya Rasulullah, apakah itu al-harju ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, al-qatlu bainakum, al-qatlu bainakum, banyaknya pembunuhan di kalangan kamu. Berlaku pembunuhan, pertumpahan darah antara kamu. Kemudian kata Nabi SAW, thumma ya'ti ba'da dhalika zamanun yaqra'ul qur'ana rijalun la yujawizu taraqihim. Kemudian datang selepas itu satu zaman lelaki-lelaki membaca Al-Quran, tetapi tidak bacaannya itu tidak melepasi melainkan kerongkongnya saja. Maksudnya apa? Dia baca Al-Quran dengan bacaan yang baik, tapi tak sampai ke dalam hati, tak faham. Baca ramai orang, masya-Allah, sekarang lagi ramai orang yang boleh baca Al-Quran dengan baik berbanding zaman dahulu. Baca mulut tapi tak sampai ke hati, maksudnya tak lepas daripada kerongkong sini saja. Makhraj tu masya-Allah, makhraj jaga kan, makhraj ni daripada pangkal kerongkong ni, situ saja, tak lepas pun ke dalam hati, tak faham. Ini kata Nabi SAW. Thumma ya'ti ba'da dhalika zamanun yujadilul munafiqul kafiru al-musyriku billahi al-mu'min bimithli ma yakul. Kemudian kata Nabi SAW, selepas daripada itu datang pula zaman, satu tempoh, satu masa, orang munafik yang kafir, yang syirikkan Allah, dia berdebat dengan orang yang beriman dengan apa yang disebutkan oleh orang yang beriman. Maksud dia apa? Orang munafik pun dia berdebat, dia gunakan Al-Quran. Orang musyrikin pun gunakan Al-Quran. Orang kafir pun gunakan Al-Quran untuk untuk berdebat dengan orang yang beriman. Sebab apa? Semua orang pandai baca Al-Quran, bacaannya bagus, tapi mereka tak faham. Mereka tidak faham. Ini satu perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW yang akan terjadi pada zaman Nabi SAW. Tak ada, tidak ada orang yang begini, tapi Nabi SAW kata itu akan terjadi nanti pada akhir zaman. Baik, tuan-tuan dan puan-puan berahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah azza wa jalla la yakbidul ilman tiza'an yantazi'uhu minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat, mencabut ilmu itu dengan satu cabutan daripada manusia. Ilmu agama ni dia tak hilang tiba-tiba. Baik, macam mana dia hilang? Baik, kata Nabi SAW, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Baik, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu itu dengan mencabut ulama. Apa maksud dia? Allah cabut ilmu itu dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala mematikan orang-orang alim. Orang-orang alim. Sebab ilmu ni dia ada wadah-wadah dia. Dia ada bekas-bekas dia. Bekas-bekas pada ilmu ni adalah manusia. Jadi kalau ilmu agama ni dia dibawa oleh ulama-ulama. Jadi Allah Subhanahu wa taala matikan orang-orang alim, maka hilanglah ilmu-ilmu agama. Sebab ilmu agama ni asalnya dalam dada. Dalam dada, dihafal di dalam dada, difahami oleh orang-orang alim. Maka apabila dimatikan orang-orang alim, maka hilanglah ilmu itu sedikit demi sedikit. Baik, hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'asan juhala. Sehinggalah apabila tidak ada lagi orang alim, maka manusia mengambil orang-orang yang jahil sebagai pemimpin mereka. Pemimpin apa ni? Pemimpin dalam agama, sebagai sumber rujukan mereka. Jadi apabila tak ada orang alim lagi, mereka lantik orang-orang yang jahil sebagai sebagai orang yang menjadi rujukan mereka dalam agama. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm. Mereka ni yang dilantik, yang dijadikan sebagai rujukan dalam agama, sedangkan mereka ni jahil, mereka ni ditanya dengan persoalan-persoalan agama, sama ada persoalan-persoalan lama atau persoalan-persoalan semasa. Fa'afta bighairi ilm, mereka berikan fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan mereka menyesatkan orang-orang yang lain. Sesat
sebab apa, dia fatwakan sesuatu fatwa yang tidak betul, kemudian orang yang lain menjadi sesat disebabkan mereka mengambil fatwa orang yang jahil ini. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadi salah satu tanda kiamat yang kecil. Ni masih lagi tanda kiamat yang kecil. Itu yang terjadi. Kadang-kadang yang masyhur, yang terkenal itu bukan orang-orang alim pun, dia pendakwah saja. Kadang-kadang bukan pendakwah pun, tak ada asas agamanya, cuma pandai bercakap dalam bidang agama. Sedangkan kita ada rujukan-rujukan ulama-ulama, mufti-mufti, ashabus samaha, kemudian pakar-pakar rujuk dalam bidang masing-masing, ada dalam bidang Quran, ada dalam bidang hadis, ada dalam bidang fiqh, ada dalam bidang fatwa, ada dalam bidang ekonomi Islam. Tapi mereka tak dijadi rujukan-rujukan, yang dijadikan rujukan ni orang-orang yang bukan begitu. Ini yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang seterusnya, tanda kiamat yang ke-59, iltimasul ilmi 'indal asaghir. Iltimasul ilmi 'indal asaghir. Baik, menuntut ilmu daripada orang-orang yang kecil. Apa maksud dia ni? Menuntut ilmu daripada orang-orang yang kecil. Baik, al-asaghir itu perkataan plural, perkataan banyak bagi saghir. Saghir ni kalau kita terjemahkan yang kecil. Menuntut ilmu daripada orang yang kecil, menuntut ilmu daripada orang yang kecil. Baik, apa yang dimaksudkan dengan orang-orang yang kecil ni? Tak boleh ke menuntut ilmu daripada orang-orang yang muda? Orang-orang muda kan, syarah-syarah kita kan ada orang yang muda-muda lagi, tak boleh ke ambil ilmu daripada mereka? Baik, apa yang dimaksudkan dengan orang-orang yang kecil ini? Ini dijelaskan oleh ulama-ulama pada masa dahulu. Baik, mereka sebutkan, dia kata apa? Baik, sebelum tu kita bacakan hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, inna min asyratis saati ayyul tamasal ilmu indal asaghir. Antara tanda-tanda kiamat adalah ilmu diambil daripada daripada orang-orang yang kecil, orang-orang yang kecil. Baik, apabila disebutkan hadis ini, maka ada orang tanya kepada Abdullah ibn Mubarak. Abdullah bin Mubarak ni seorang ulama daripada kalangan tabi'in, generasi selepas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa katanya? Humul ladina yaquluna bi ra'yihim. Mereka ni adalah orang yang mengeluarkan pendapat dengan akal mereka. Mereka mengeluarkan fatwa-fatwa ataupun hukum-hukum berdasarkan pemikiran mereka saja, pendapat mereka saja. Apa maksudnya? La yatathabbatuna min ilmihim. Mereka tidak membuat kajian tentang dalam ilmu mereka. Wala yudaqiquna fi fatwahum, dan mereka tidak meneliti fatwa mereka. Wala yastadilluna bil adillati syar'iyyah. Mereka tidak mengambil dalil daripada dalil-dalil syariat. Dalam Islam ni ada agama ni bukan kita ambil ikut logik kepala kita, logik akal kita, ataupun ikut perasaan kita, ataupun ikut adat kita, ataupun ikut ikut emosi kita, tetapi dia ada sumber-sumber agama. Dalam Islam ni sumber-sumber agama dia yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah Nabi SAW, hadis Nabi SAW, terutamanya hadis-hadis yang diterima, hadis sahih, hadis hasan. Kemudian yang ketiga kias. Kemudian yang ketiga ijma'. Ijma' ni kesepakatan ulama. Semua ulama sepakat mengatakan satu perkara itu hukum dia sekian. Kemudian yang keempat kias. Kemudian ada lagi kiasnya ideologi. Yang seterusnya ada macam-macam lagi, fatwa sahabat, fatwa tabi'in, perbuatan ahli Madinah, istihsan, masalih, maslahat awam. Ini yang menjadi sumber dalam hukum, mengeluarkan hukum di dalam Islam. Tapi kata Nabi SAW, nanti di akhir zaman, dekat-dekat dengan hari kiamat, maka akan muncul golongan-golongan yang berikan fatwa, tetapi mereka berikan fatwa, keluarkan hukum tidak mengikut kaedah ilmu yang sebenar. Mereka berikan fatwa hukum berdasarkan pendapat mereka sendiri. Ini pendapat sebahagian ulama. Itu pendapat Abdullah bin Mubarak.
Baik, sebagian ulama lain mereka mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan asagir, orang-orang yang kecil ni adalah ahli-ahli bid'ah. Ahli-ahli bid'ah maksudnya antara tanda kiamat nanti, ilmu ni akan diambil daripada orang-orang yang mereka-reka dalam agama. Sepatutnya dalam agama kita tak boleh reka, tak boleh nak cipta-cipta agama ni. Agama ni kita ambil daripada siapa? Daripada Allah, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kenapa kita sembahyang Jumaat hari ni? Sebab apa? Sebab ada dalil dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam Al-Quran Allah suruh sembahyang Jumaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang Jumaat. Kita sembahyang Jumaat hari ni sebab ada dalil daripada Al-Quran, ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita sembahyang Jumaat, bukan kita suka-suka nak sembahyang Jumaat. Bukan kita rasa ada hari ni rasa apa ni, hari ni cuti, tak ada apa-apa nak buat, kelas pun tak ada, pergi sembahyang Jumaat lah. Bukan begitu. Itu bukan kerana emosi kita nak sembahyang Jumaat, ataupun kita logik. Kita gunakan logik, hari ni sekian saya nak sembahyang Jumaat, ataupun kita reka-reka nak sembahyang Jumaat, kata tak nak sembahyang. Tidak, tapi kerana adanya dalil daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nanti di akhir zaman orang tak ambil ilmu ni daripada ulama-ulama besar, daripada tokoh-tokoh ilmu, tetapi mereka ambil ilmu daripada orang-orang yang kecil. Sama ada kita katakan mereka adalah orang yang tidak teliti dalam hukum fatwa mereka, yang tidak menggunakan kaedah-kaedah yang betul, ataupun daripada orang-orang yang mereka-reka dalam agama. Baik, dalam hadis yang lain disebutkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ini perkataan sahabat, dia kata la yazalun nasu bi khairin ma atahumul ilmu min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min akabirihim fa idza atahumul ilmu min qibali asaghirihim wa tafarraqat ahwa'uhum halaku. Baik, kata Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pandai membaca Al-Quran. Baik, kata dia sentiasalah manusia dalam kebaikan selagi mana ilmu yang datang kepada mereka itu daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan daripada orang-orang besar mereka, daripada tokoh-tokoh ilmu mereka. Ini yang dimaksudkan oleh Abdullah bin Mas'ud ni diterangkan keadaan pada masa tu yang hidup adalah sahabat dan tabi'in. Nabi SAW dah wafat. Jadi nak ambil ilmu daripada siapa? Manusia yang hidup pada zaman tu nak ambil ilmu daripada sahabat-sahabat Nabi SAW, dan juga daripada tokoh-tokoh tabi'in. Tokoh tabi'in. Baik, dia kata selagi mana manusia ketika itu ambil ilmu agama ni daripada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dan juga daripada tokoh-tokoh tabi'in, maka mereka akan selamat. Mereka akan dalam kebaikan. Sebab apa? Mereka ambil agama ni daripada sumber asli dia, daripada sumber yang asli dia. Baik, fa idza atahumul ilmu min qibali asaghirihim, apabila mereka datang ilmu itu daripada orang-orang yang kecil mereka, daripada ahli-ahli bid'ah, ataupun daripada orang yang tidak mempunyai kedudukan dalam agama ni, maka ketika itu halaku, mereka akan hancur. Kalau kita tengok, itulah yang terjadi. Untuk pengetahuan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada zaman sahabat tidak ada perkara-perkara bid'ah yang muncul, tak ada perkara-perkara rekaan dalam agama yang muncul. Tapi pada zaman sahabat, pada zaman Nabi SAW tak ada perkara bid'ah. Kemudian pada zaman sahabat, lepas Nabi SAW wafat, maka muncul sedikit golongan yang kecil yang mereka membuat rekaan dalam agama. Mereka muncul untuk merosakkan agama ni. Itu yang muncul muncul ada golongan qadariyah. Golongan qadariyah ni mereka kata tak ada qada dan qadar. Kita orang beriman, kita orang Islam, kita percaya adanya iman pada qada dan qadar. Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa akan terjadi, kemudian Allah dah tuliskan semuanya di Lauh Mahfuz.
mengenai Allah yang ciptakan segala sesuatu, Allah ciptakannya dengan kehendak. Itu kita iman kita kepada qadar. Tapi pada zaman sahabat, selepas daripada kewafatan Nabi SAW, muncul golongan yang mengatakan tidak ada qadar, tidak ada takdir. Mereka gunakan gunakan logik akal mereka. Mereka kata Allah Subhanahu Wa Taala tidak tahu apa yang terjadi melainkan selepas benda itu terjadi. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah, kita yakin bahawa semua yang terjadi ni Allah dah tahu. Sekejap lagi ada orang akan berdiri, sekejap lagi ada orang duduk, ada orang akan baca, fulan bin fulan dia akan buat sekian, ini akan maksudnya Allah tahu. Allah tahu secara terperinci apa yang kita buat sebelum perkara itu terjadi. Tapi pada zaman sahabat selepas kematian Nabi SAW muncul golongan yang menyimpang daripada ajaran agama yang sebenar. Maka itu yang dimaksudkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Begitu juga pada zaman seterusnya. Maka siapa yang ambil ilmu ni daripada ulama-ulama yang berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, maka mereka akan selamat. Tapi kalau mereka ambil ilmu daripada orang-orang kecil tadi, maka mereka akan sesat. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Baik. Jadi kita faham daripada hadis-hadis ni bahawa ilmu ni diambil daripada tokoh-tokoh ilmu yang besar, bukan diambil daripada orang-orang yang tidak mengikut kaedah dalam mengeluarkan hukum, dan juga tidak diambil daripada ahli bid'ah. Baik, satu persoalan, boleh tak kita ambil daripada seorang yang mempunyai ilmu tapi dia masih lagi muda? Itu tidak termasuk daripada hadis ini. Kalau satu orang tu orang muda, tapi Masya Allah dia hafal Quran, dia faham Quran, dia belajar hadis, dia faham hadis, dia belajar fiqah, dia memahami fiqah, kemudian dia mengajar, boleh tak kita belajar dengan dia? Tidak ada masalah, boleh belajar dengan dia. Sebab tu Imam Ahmad kata innal ilma laisa bisin. Sesungguhnya ilmu itu bukan berdasarkan umur, tapi ilmu itu dianggap berdasarkan berpegangnya seseorang itu pada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata kalau kita tengok pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, antara ahli mesyuarat dia, kalau zaman kita ni Umar radhiyallahu anhu khalifah, menteri dia tu antara orang yang jadi exco dia, yang jadi ahli mesyuarat dia tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Ibnu Abbas ketika Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah, dia baru umur dia belasan tahun. Kita menteri paling muda 20 tahun, 30 tahun. Tapi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu belasan tahun dia dah jadi ahli mesyuarat kepada Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Jadi adakah yang dimaksudkan dengan orang yang muda, orang yang kecil tu adalah Ibnu Abbas? Tidak. Ibnu Abbas kerana kefakihan dia dalam Al-Quran dan hadis, maka dia dilantik. Jadi bukan umur. Jadi kita nak tengok guru ni bukan pada umur dia, tapi tengok dia berpegang kepada Al-Quran ataupun dan sunnah Nabi SAW. Itu walaupun dia muda, dia tak termasuk dalam hadis-hadis yang mencela golongan ni. Tapi kalau dia tua tapi dia buat perkara-perkara yang reka-reka dalam agama ataupun dia tak mengikut kaedah dalam agama, maka kita tidak boleh terima ambil ilmu daripadanya. Jadi kesimpulan dia, Nabi SAW sebutkan bahawa pada akhir zaman nanti manusia akan ambil ilmu daripada golongan yang kecil tadi. Golongan yang kecil, yang pertama dia kata golongan yang tidak mengikut kaedah dalam agama, mereka yang mengikut pendapat sendiri dalam mengeluarkan hukum, ataupun yang kedua ahlul bid'ah, itu golongan yang mereka-reka dalam agama. Baik. Jadi baik, yang itu tanda kiamat yang ke-59. Baik, satu lagi. Biasa kita baca 3, 4 ataupun 5 tanda-tanda kiamat kecil. Kita sambung satu lagi. Baik, antara tanda kiamat yang disebutkan, tanda kiamat yang ke-60 mautul faj'ah. Antara tanda kiamat adalah kematian secara mengejut. Rupa-rupanya pada zaman Nabi SAW dulu, pada zaman sahabat, jarang berlakunya kematian secara mengejut, secara tiba-tiba. Ini jarang berlaku. Sebab tu Nabi SAW sebutkan
dalam sebuah hadis yang sahih, yang hasan, kata Nabi SAW, inna min amaratis saati an yazhara mautul faj'ati. Antara tanda-tanda kiamat adalah akan zahirnya kematian secara mengejut. Kematian secara mengejut. Lagi akhir zaman, maka lagi banyak tiba-tiba orang mati. Tiba-tiba kita sampai berita, oh dia ni meninggal, walau semalam dia dengan kita lagi, ataupun tengok dia sihat, tiba-tiba meninggal. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Baik, pada masa dahulu biasanya kalau orang nak meninggal dunia, dia ambil tempoh, ada masa, sebab ada sakit dulu baru meninggal dunia. Kita pun dah agak dah, ni makin lama makin lemah, dah terlantar, kemudian meninggal dunia. Jadi nanti akhir zaman orang akan mati tiba-tiba. Main bola mati, tengah belajar mati, dalam kenderaan meninggal. Itu kata Nabi SAW. Jadi akhir zaman akan banyak peristiwa kematian mengejut ini. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kematian mengejut adakah satu perkara yang baik atau tak baik? Kalau kita dapat berita satu orang ni mati tiba-tiba secara mengejut, adakah itu baik ataupun tidak baik? Baik, dalam hadis Nabi SAW sebutkan, mautul faj'ati takhfifun 'alal mu'min. Kematian secara mengejut itu merupakan keringanan kepada orang beriman. Orang yang beriman, kalau dia meninggal dunia secara mengejut, itu sebenarnya satu kemudahan bagi dia. Sebab apa? Tak sakit, tak ada apa-apa, tiba-tiba meninggal, itu satu keringanan bagi dia. Tapi kata Nabi SAW, wa akhzatu asafin 'alal kafir. Akan tetapi bagi orang kafir, dia merupakan satu siksaan yang membawa kepada penyesalan kepada mereka. Sebab apa? Orang beriman, dia sentiasa dalam amal soleh dia, buat baik. Kalau dia mati, alhamdulillah, mati masuk syurga. Tapi kalau orang kafir, kalau dia mati, maka dia akan menyesal, mati tiba-tiba menyesal. Sebab apa? Kalau dia sakit, mungkin sebelum dia mati dia boleh bertaubat lagi, dia boleh dia boleh masuk Islam. Kalau dia orang jahat, dia dia kembali kalau dia buat zalim, dia minta maaf. Tapi kalau orang kafir mati secara tiba-tiba, maka itu satu bentuk satu bentuk azab kepada mereka. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan, kematian secara mengejut ni bukan satu benda yang tercela, bukan satu benda yang dicela. Satu kawan kita mati tak baik, kita kata dia mati dalam su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk. Tidak semestinya. Mungkin itu kebaikan baginya, mungkin sebaliknya. Jadi tak semestinya itu adalah tanda yang buruk kalau seorang tu mati secara tiba-tiba. Yang penting kita kena bersiap sedia untuk menghadapi kematian seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW, akthiru min dhikri hadhimil ladzat. Banyakkanlah memperingati sesuatu yang memutuskan kelazatan, keseronokan, iaitu kematian. Jadi kita perlu siapkan diri kita untuk mati. Lebih-lebih lagi kita ni berada di tempoh akhir zaman, yang mana Nabi SAW kata boleh jadi tiba-tiba seorang tu mati. Akan banyak kes orang mati secara tiba-tiba. Jadi itu saja tiga tanda kecil kiamat yang kita bincangkan pada kali ini. Sekali lagi, yang pertama, banyaknya pembaca ataupun pembaca Al-Quran dan sedikitnya orang yang alim, faqih, yang faham. Yang kedua, mencari ilmu daripada orang yang kecil. Dan juga yang terakhir adalah kematian secara mengejut. Ini tiga tanda kiamat yang kita bincangkan pada majlis ini. Wallahu ta'ala a'lam. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.